Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 bagi subjek MPU 3142 Falsafah dan Isu Semasa yang terdiri daripada 11 orang termasuk saya. Kumpulan kami akan menerangkan berkenaan dengan tajuk sosiologi dan isu yang dibawakan dengan pemikiran kapitalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan bagaimanakah isu ini berlaku di Malaysia. Jadi ada dua perkara, iaitu majikan yang tiada polisi dan juga majikan yang lebih memilih pekerja luar. Okey, baiklah kita lihat kepada majikan yang tiada polisi. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa prestasi pekerja ini dinilai oleh majikan masing-masing. Jadi di setiap syarikat, sekiranya pekerja melakukan prestasi yang sangat produktif, jadi mereka akan dinilai dengan baik dan juga positif. Tetapi pada sesetengah syarikat ataupun sesetengah majikan yang tiada polisi ini, majikan yang tiada polisi ini, pekerja mereka tidak akan mendapat layanan yang baik seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan juga mendapat bonus. Walaupun pekerja mereka ini melakukan pekerjaan yang sangat produktif, prestasi yang sangat produktif, tetapi mereka tidak akan mendapat layanan yang baik disebabkan oleh majikan yang tiada polisi ini. Okey, baiklah, kita lihat kepada majikan yang lebih memilih pekerja luar. Okey, majikan yang seperti ini, dia akan menyebabkan pekerja tempatan ini sukar untuk mendapatkan kenaikan gaji disebabkan pekerja asing ini dibayar dengan bayaran gaji yang lebih rendah. Okey, dan juga ini menyebabkan pekerja tempatan ini akan dibezakan, seringkali akan dibezakan dengan pekerja asing. Apa yang dimaksudkan dengan pekerja tempatan ini dibezakan dengan pekerja asing ialah, okey, jika kita lihat pekerja asing ini, dia tidak menghiraukan seberapa banyak gaji yang diberikan oleh mereka. Jadi majikan seperti ini akan lebih gemar, ataupun syarikat seperti ini akan lebih gemar untuk membayar bayaran gaji kepada pekerja asing ini dengan lebih rendah. Dan manakala pekerja tempatan ini, seperti yang kita sedia maklum, pekerja tempatan akan lebih ataupun akan inginkan kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat. Jadi perkara ini akan tidak dilayan oleh majikan seperti ini. Jadi benda ini akan dibezakan, seringkali akan dibezakan oleh syarikat ataupun majikan yang lebih gemar untuk memilih pekerja luar. Okey, baiklah. Jadi kita nak teruskan dengan bagaimanakah isu ini mempengaruhi rakyat Malaysia. Terdapat dua perkara juga, iaitu penumbuhan persatuan dan juga rakyat yang terbeban dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Okey, baiklah kita lihat kepada penumbuhan persatuan. Penumbuhan persatuan yang ditubuhkan ialah Kesatuan Sekerja. Okey, Kesatuan Sekerja ini didefinisikan dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 sebagai satu peranan ataupun persatuan ataupun gabungan majikan atau pekerja-pekerja yang bekerja di Malaysia. Pekerja-pekerja menyertai Kesatuan Sekerja kerana mereka sedar bahawa secara kolektif mereka akan berada dalam kedudukan yang membolehkan mereka untuk meminta gaji yang lebih dan syarat pekerjaan yang lebih baik. Seterusnya, Kesatuan Sekerja ini menggalakkan kerajaan meluaskan perundangan dan memperkenalkan polisi-polisi yang akan memberi faedah kepada pekerja-pekerja pada amnya. Okey, baiklah kita lihat kepada peranan Kesatuan Sekerja ini. Okey, peranannya ialah untuk penetapan gaji minimum dan juga maksimum. Okey, mereka meminta kerajaan untuk menetapkan gaji minimum yang melebihi RM650 Malaysia kerana pendapatan yang kurang daripada itu tidak memungkinkan pekerja di mana ini untuk menikmati kehidupan yang selesa berikutan dengan peningkatan kos sara hidup yang sangat tinggi saban tahun. Okey, cadangan bagi mengenakan gaji maksimum masih belum diusulkan. Jadi mereka menyediakan garis panduan penetapan gaji minimum dan maksimum dengan meminta ahli-ahlinya yang mempunyai taraf akademik yang tinggi untuk menjalankan kajian menentukan keadaan sebenar kedudukan buruh di Malaysia bagi menguatkan lagi sokongan mereka terhadap usulan tersebut. Okey, baiklah kita lihat kepada kos sara hidup. Pendapatan kos sara hidup pada sekarang ini tidak selari dengan kos berpendapatan rendah. Okey, bagi mereka yang mempunyai pendapatan rendah ini, mereka tidak dapat menampung kos perbelanjaan keperluan mereka sendiri. Dan juga mereka diberi tekanan dengan peningkatan cukai barang, cukai perkhidmatan dan juga tarif elektrik yang semakin meningkat pada saban tahun.
Jadi mereka yang mempunyai pendapatan rendah ini, mereka terpaksa untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan. Contohnya seperti penghantaran makanan pada waktu malam setelah mereka selesai melakukan kerja utama mereka pada siang hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang definisi. Okey, first sekali ialah sosiologi. Apakah maksud sosiologi? Okey, sosiologi ni dia berasal daripada perkataan Latin iaitu socius yang bererti kawan dan Yunani logos yang bermaksud pengetahuan. Okey, so secara umumnya sosiologi ni ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan struktur sosial. Okey, berikut merupakan beberapa pandangan tokoh. Okey, yang pertama ialah Max Weber. Okey, menurut beliau, pandangan sosiologi adalah setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Okey, seterusnya, pengaruh beliau dalam kehidupan sosial seperti kapitalisme, agama politik dan lain-lain. Okay, sumbangan beliau dalam sosiologi pula ialah kesempurnaan, itu ideal type. Okay, seterusnya ialah Karl Marx. Okay, beliau mengatakan bahawa sosiologi adalah perubahan sosial bukanlah dipengaruhi oleh nilai tetapi dipengaruhi oleh ekonomi sendiri. Okay. Beliau juga mengkritik sistem kapitalisme dan berpendapat bahawa pihak berkemampuan mendominasi ekonomi sementara buruh terpaksa bekerja di bawah orang berkemampuan. Okay, seterusnya kita pergi kepada konsep. Okay, konsep ni adalah berkaitan dengan aliran pemikiran. Okay, so ada dua, sosialisme dan kapitalisme. Kita pergi kepada yang pertama iaitu sosialisme. Okay, konsepnya yang pertama ialah sosialisme ni teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi. Okey, dia salah satu ciri utamanya ialah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh sejumlah rakyat secara sama rata. Itu sosialisme. Manakala kapitalisme pula ialah kapitalisme ialah sistem sosial ekonomi yang melibatkan pengeluaran komoditi secara besar-besaran. Okey, eksploitasi terhadap tenaga buruh untuk menjana keuntungan yang maksimum kepada kelas kapitalis. Itu antara konsep-konsep untuk sosialisme dan kapitalisme. Okey, seterusnya kita bergerak kepada konsep kapitalisme. Okey, konsep kapitalisme ni adalah sebuah sistem yang terinstitusi di Eropah pada abad ke-16 hingga ke abad 19. Okey, sistem perekonomian di mana barang modal adalah hal yang utama dan selalunya mendapat keuntungan untuk diri sendiri dari kegiatan ekonomi tanpa melibatkan pihak kerajaan. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri kapitalisme. Okey, antara ciri-ciri ialah ekonomi dagangan bebas. Seterusnya ialah untuk kepentingan diri sendiri, mengutamakan harta persendirian dan sistem ekonomi dikuasai oleh golongan yang mempunyai modal yang besar. Sebab pada abad ke-16 hingga ke-19 modal ni ialah perkara yang utama di mana sebelum memulakan perekonomian. Okey, seterusnya kita bergerak kepada ciri-ciri sosiologi. Okay, terdapat beberapa ciri-ciri sosiologi iaitu empiris, teoris, kumulatif dan non-etis. Okey, empiris ni sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Seterusnya ialah teoritis. Okey, bagi teoritis, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis di mana untuk bertujuan mencari akibat dan sebab dari satu fenomena sosial. Dan seterusnya ialah kumulatif. Okey, kumulatif ni bersangkutan dengan kumulasi atau bersifat menambah, sehingga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis berkembang dari teori yang sudah ada, kemudian dikritik, diperbaiki agar teori tersebut dapat lebih relevan dengan mengikuti perkembangan zaman. Okey, ciri-ciri non-etis pula ialah sosiologi membahaskan satu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya iaitu baik ataupun buruk, menjadikan satu persoalan yang dibahas.
untuk isu pekerja tiada kenaikan gaji, contoh amalan, kapitalisme akan menjadikan kaum buruh diperlakukan dan dieksploitasikan sama seperti seorang hamba. Kemudian pekerja yang bergaji RM4,000 hingga RM8,000 sebulan pula, mereka masih terdedah dengan risiko pemecatan atau pemotongan gaji oleh majikan, sedangkan mereka merangkumi 30 hingga 40% tenaga kerja PKS. Kemudian syarikat mengelakkan kerugian dengan membuang pekerja dan memotong gaji pekerja. Benda ni banyak berlaku di Malaysia, terutamanya dalam COVID-19 hari tu. Kemudian tiada kenaikan gaji atau kenaikan pangkat walaupun sudah bertahun berkhidmat dengan sesebuah syarikat, terutamanya syarikat swasta. Ini banyak berlaku pada rakyat Malaysia walaupun sudah bertahun-tahun kerja. Lagi-lagi kalau dia bekerja sebagai pekerja-pekerja yang rendah seperti driver, tukang cuci, memang jarang sekali ada kenaikan gaji. Contoh isu di Malaysia, syarikat minyak dan gas negara sedang mempertimbangkan kemungkinan melaksanakan pemotongan gaji berikutan persekitaran pasar industri yang mencabar. Kemudian Malaysia Aviation Group MAG dan AirAsia Berhad melaksanakan langkah mengurangkan gaji kaki tangan untuk tempoh beberapa bulan dalam usaha menangani kesan COVID-19 yang menjejaskan pendapatan syarikat. Kemudian MAG akan mengurangkan 10% gaji serta allowance pengurusan kanan semua syarikat di bawahnya selama 3 bulan. Pada Jun lalu, AirAsia menamatkan perkhidmatan 111 kru kabin daripada 1,900 kru. Kemudian 172 juruterbang dan 50 jurutera dalam usaha pengecilan operasi. Beberapa ratus tenaga kerja akan dibuang, ditawarkan cuti tanpa gaji sehingga keadaan kembali pulih. Kemudian AirAsia X akan menyemak semula gaji pokok tenaga kerja dengan hanya 25% sahaja bayaran. 25% tu adalah jumlah yang sangat sikit, so memang sepatutnya tidak boleh begitu. Kemudian bagaimana ia mempengaruhi rakyat Malaysia? Ia mempengaruhi rakyat dengan kenaikan kadar pengangguran semakin bertambah berikutan dengan musim pandemik COVID-19. Kemudian punca mata pencarian hilang menyebabkan ekonomi terhadap diri sendiri akan terganggu. Kemudian ramai pekerja yang dipaksa untuk bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran. Mereka dinafikan hak asasi sebagai seorang manusia dan akhir sekali mengalami gangguan emosi yang boleh mempengaruhi kesihatan. Langkah mengatasi isu kapitalisme. Pemahaman falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan bagi melahirkan warga negara yang mempunyai sasiah yang baik, seimbang dan sepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Manakala ideologi kapitalisme pula adalah golongan yang memperjuangkan kuasa-kuasa besar barat yang menitik beratkan nilai daya saing dan ianya bercanggah dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Namun, terdapatnya alternatif yang mampu mengatasi kapitalisme tersebut. Antara langkah-langkah mengatasi isu kapitalisme ini adalah bagi seorang individu atau ahli korporat tersebut perlulah mengembalikan fungsi asas ekonomi yang memenuhi keperluan manusia dan memastikan kesejahteraan hidup masyarakat dan bukannya keuntungan korporat. Menghentikan eksploitasi terhadap tenaga buruh. Selain itu, membolehkan semua individu bebas daripada alienasi iaitu pengasingan. Seterusnya, mewujudkan keadilan sosial yang merentasi batasan kaum,
agama, budaya, umur, keupayaan dan sebagainya. Membina sebuah masyarakat yang bebas daripada sebarang bentuk eksploitasi dan penindasan. Seterusnya, peranan organisasi dalam mengatasi isu kapitalisme ini adalah organisasi politik yang progresif penting untuk membawa analisis yang radikal tentang punca permasalahan masyarakat dan melakar hala tuju yang jelas. Organisasi massa yang demokratik membolehkan penglibatan rakyat biasa dalam proses mengorganisasi, bincang secara bersama dan membuat keputusan secara kolektif. Cara mengatasi kapitalisme mengikut prinsip rukun negara. Setiap individu yang bertanggungjawab atau golongan korporat perlulah mengamalkan undang-undang yang telah ditetapkan dengan memperjuangkan hak-hak pekerja seperti kenaikan gaji dan pengurangan masa bekerja. Seterusnya, memastikan pekerja benar-benar bebas daripada sebarang bentuk pemaksaan, pemerasan dan penindasan. Yang ketiga, semua pekerja adalah sama rata dari segi status ekonomi dalam organisasi. Tiada lagi kelas sosial yang membezakan manusia berdasarkan kekayaan. Setiap sumber pengeluaran dan hasil pengeluaran dimiliki secara bersama dan dikongsi oleh semua anggota yang terlibat. Salah satu prinsip rukun negara menjelaskan kunci keharmonian dan perpaduan kaum demi kestabilan Malaysia adalah dengan memupuk rakyat yang saling hormat menghormati terhadap semua lapisan masyarakat. Apabila kapitalisme ini dapat diatasi dengan satu sistem ekonomi yang seimbang, maka tiada lagi isu yang membabitkan kekejaman majikan terhadap pekerja.